Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina ila akhiril ayah. والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita di kalangan hamba-hambanya di atas muka bumi ini untuk bersama-sama duduk di dalam rumah Allah pada hari yang menjadi penghulu kepada sekalian hari, hari Jumaat. Masuk saja maghrib tadi kita telah bertukar hari mengikut kalender Islam. Mudah-mudahan malam ini kita hidupkan dengan ibadat, kita hidupkan dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan ia menjadi asbab kita ditempatkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Malam ni saya diminta untuk bercakap tentang ibrah Isra' dan Mi'raj. InsyaAllah saya nak ambil sedikit masa tuan-tuan, sebab lebih kurang dalam pukul 10.30 nanti saya kena ada di Hulu Langat pula untuk program yang kedua bagi malam ni. Mungkin saya berhenti masuk Isya' ataupun saya minta izin kepada Nazir tadi untuk kita lajak sedikit 5 ke 10 minit. Kita tak berhenti azan. Kalau nak lajak 5 minit, 10 minit, 8.50 kita berhenti, kita iqamat, terus kita semayang Isya'. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah peristiwa yang besar, yang mana peristiwa ini hanya bisa diterima dengan iman, tidak boleh difikirkan dengan akal. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, kenapa peristiwa ini tidak boleh difikirkan dengan akal? Jawapannya, akal terlalu kecil untuk memikirkan peristiwa yang terlalu besar. Akal kita terlalu kecil tuan-tuan untuk memikirkan peristiwa yang terlalu besar. Lalu disebutkan oleh ulama bahawa peristiwa ini hanya kena wajib diterima dengan iman saja. Sebab itu dikatakan peristiwa yang mencabar akidah umat pada ketika dan saat itu. Isra' dan Mi'raj, peristiwa yang menggoncang akidah umat di kala mana baginda sallallahu alaihi wasallam
ceritakan, khabarkan peristiwa itu pada umat pada waktu itu. Ada di kalangan umat Islam yang sudah sedia beriman kepada Allah, sudah sedia beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dek kerana peristiwa Isra dan Mi'raj mereka kembali kepada agama asal mereka. Mereka menghina Nabi, mereka mencemooh Nabi, bahkan digelar Nabi sebagai penipu pada saat itu. Yang membenarkan ucapan Nabi di kala saat itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab itu peristiwa ini terlalu besar, nak difikirkan dengan akal yang kecil. Bagaimana perjalanan yang jauh hanya mengambil masa yang terlalu singkat. Tak boleh difikirkan dengan akal. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjalankan baginda sallallahu alaihi wasallam pada malam itu untuk apa, tuan-tuan? Kalau orang tanya kepada kita lah, kita duk main dengar ceramah Isra Mi'raj ni tiap-tiap tahun dengar. Tiap-tiap tahun masjid buat sambutan dengan harapan umat dan masyarakat dapat mengambil iktibar. Tapi malangnya, tuan-tuan, sambut Isra Mi'raj tiap-tiap tahun, masjid duk lengang macam tu lah. Sambut Isra Mi'raj tiap-tiap tahun, yang tak semayang duk tak semayang tahun tu lah. Sambut Isra dan Mi'raj, yang tak datang kuliah tak datang macam tu lah. Malangnya umat hari ini suka menyambut, malas mengambil iktibar, malas untuk beramal. Suka sambut, malas mengambil iktibar, sukar mengamalkan pengajaran yang ada dalam peristiwa-peristiwa yang disambut pada setiap tahun. Sama ada Isra Mi'raj, sama ada nuzul Quran, sama ada hijratul Rasul, sama ada Maulidur Rasul. Macam itulah umat. Kalau orang tanya kepada kita, untuk apa Allah Ta'ala perjalankan Nabi malam tu? Kata almarhum Al-Syahid Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, dia kata 3 sebab. Malam ni tuan-tuan ambil yang ni pun jadilah. Cakap banyak-banyak pun kalau tak faham tak guna. Biar bicaranya sedikit, pengajarannya itu banyak. Daripada bicaranya banyak, pengajarannya terlalu kecil. Kalau ditanya kepada kita, untuk apa Allah Ta'ala berjalankan Nabi malam tu? Jawabnya 3 sebab. Yang pertama, seperti sedia kala yang kita tahu, tahun tersebut dipanggil sebagai tahun kesedihan kepada Nabi. Kematian 2 orang yang menjadi tulang belakang dalam gerak kerja dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedih, Allah Ta'ala bawa Nabi berjalan. Yang tu semua tahu. Saya nak ambil poin yang kedua, poin yang ketiga. 2 poin yang terakhir tu saya nak ambil, untuk sama-sama kita faham. Poin yang pertama, saya tak mau cerita lah. Tuan-tuan tahu kematian isteri Nabi apa semua. Tuan-tuan tahu belakang lah. Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid meninggal. Saya tak mau cerita yang tu. Saya nak ambil 2 yang ujung ni. Yang kedua, kenapa Allah Ta'ala perjalankan Nabi malam tu? Kata almarhum Al-Syahid Dr. Sa'id Ramadan Buti, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menunjukkan sebahagian kecil daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Linuriyahu min ayatina, dalam ayat pertama suratul Isra. Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, walaupun peristiwa itu dah 1000 tahun yang lalu berlaku, sehingga hari ini Allah Ta'ala nak bagi tahu apa dia? Itu baru tanda sebahagian kecil daripada kekuasaan aku. Aku baru tunjuk sedikit kepada hampa, akai hampa tak boleh fikir dah. Sikit yang aku tunjuk kepada hampa, tuan-tuan. Cerita Isra Mi'raj, tuan-tuan payah fikir. Tuan-tuan cuba tengok COVID-19. Tuan-tuan boleh fikir dengan akai, tuan-tuan. Benda yang tak nampak dengan mata kasar menggegar satu dunia. Tahun 2019, sekarang tahun 2022, tak settle lagi, tuan-tuan. Allah
Allah baru hantar tentera dia yang tak nampak dengan mata. Tak nampak dengan mata. Biarlah orang nak kata yang ni perancangan ke apa, saya tak mau sentuh lain tu. Cuma saya nak bagi tahu, kalau perancangan pun, jika Allah Ta'ala tak izin, boleh buat tak? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mana dia cerdik pandai hampa tu, yang hampa duk cerita kata yang ni pakai yang tu, yang ni pakai yang tu, yang ni pakai yang tu. Satu dunia tak boleh settle masalah Covid. Tuan-tuan, satu dunia tak boleh settle masalah Covid. Lain negara, lain cara pengurusan. Lain negara, lain tindakan. Kalau kita pergi ke luar negara, berbeza cara pengurusan dalam negara kita. Luar negara duk bincang macam mana nak melonggarkan SOP biar rakyat bebas. Dalam negara duk fikir macam mana nak suruh rakyat cucuk dos ketiga. Beza. Allah baru hantar COVID-19. Satu dunia ni tak boleh buat apa. Benda yang tak nampak dengan mata. Kadang-kadang kita fikir ni tuan-tuan, tak tahu nak fikir. Orang tak bagi bersalam, kita tak bersalam. Orang suruh pakai face mask, kita pun bubuh. Dia kata dua, kita kata aku tak mau pakai dua, aku nak balas 3 sekali. Last sekali mati kerana pakai mask, bukan kerana Covid. Tak cukup dengan face mask, duk pergi pakai pula topeng apa Power Ranger tu, bubuh pula. Hand sanitizer ni duk ada dalam poket, gagah tak telan dengan kumuknya. Pegang yang tu sabutan, orang guna besar tu sebulan, dia guna sebotol ni sehari. Balik-balik ludah-ludah atas silibah teh, naik 2 kali pregnant. Dia fikir ni aku punya jaga ni habis dah. Celah mana ni, kena ni. Allah Ta'ala nak abang pada dia. Hang tak payah fikir, tu bukan kerja hang, tu kerja aku. Tuan-tuan, ni baru kita berhadapan dengan COVID-19. Umat pada waktu itu berhadapan dengan Isra dan Mi'raj. Tak boleh fikir, tak boleh fikir. Allah Ta'ala nak kata apa dia? Linuriyahu min ayatina. Aku nak tunjuk dekat hampa, baru sikit aku tunjuk, sebahagian kecil daripada tanda-tanda kekuasaan aku. Kepala otak hampa tak boleh fikir dah. Tak boleh faham kepala otak nak. Nak kata apa? Akal hampa tak boleh fikir dah. Kedah dia jangan akal, dia kata kepala otak. Tak boleh fikir dah. Tu yang kedua. Yang ketiga, Allah Ta'ala perjalankan Nabi malam tu. Untuk apa dia? Yang ketiga, yang ni poin besar tuan-tuan. Allah Ta'ala nak tunjuk kepada Nabi, itu ujian, fitnah yang akan dihadapi oleh umat-umat kamu di akhir zaman kelak tu. 1000 tahun yang lalu Allah Ta'ala tunjuk dah kepada Nabi penyakit yang umat dia akan berhadap 1000 tahun yang akan datang. Tuan-tuan boleh fikir benda ni? Sebab tu Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi satu. 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 Tu yang Nabi tengok macam-macam tu. Apa antara yang Nabi tengok tuan-tuan? Dia Isra' dan Mi'raj. Di mana-mana saya tekan benda ni. Kadang-kadang tuan-tuan tak apa nak faham betul. Ni masalah tuan-tuan. Orang dulu mengaji Isra' Mi'raj sebulan. Orang lah mengaji Isra' Mi'raj sejam. Masalah. Orang dulu buka kitab sebulan menadah depan Tok Guru, baru dia faham Isra' Mi'raj. Orang sekarang sejam. Tu pun ustaz ceramah sejam, dia dengar 20 minit, 40 minit lagi dia lena. Serupa Daman Sarah pun sama dengan geng baling kod dia. Ustaz baru cerita Nabi naik ke langit, dia lena.
Waktu ustaz cerita Nabi turun, dia tak jaga. Habis-habis ceramah, pergi makan kenduri. Balik bini tanya, ustaz cakap apa malam ni abang? Ustaz cerita Nabi naik ke langit. Lepas tu abang, tak tahu tak turun-turun pun dia kata. Waktu ustaz tu cerita turun, hang lain lah. Tu yang tak faham. Isra' satu, Mi'raj satu. Dia dua perjalanan. Isra' perjalanan bumi, Mi'raj perjalanan langit. Nak cerita besar tak besar peristiwa ni tuan-tuan, sampai dua-dua peristiwa tu Allah rakam dalam Al-Quran. Diletakkan peristiwa tersebut sebagai nama dalam Al-Quran, nama surah dalam Al-Quran. Tuan-tuan tolong bawa mic kepada saya, tuan-tuan. Tuan-tuan tolong bawa mic kat saya. Apa peristiwa lain yang Allah Ta'ala letak sebagai nama surah dalam Al-Quran? Kita sambut bulan Muharram, Hijratul Rasul. Ada tak dalam Al-Quran suratul Hijrah? Hilik, tak ada. Bulan Rabiul Awal, kita sambut Maulidur Rasul. Ada tak dalam Al-Quran nama suratul Maulid? Ada? Tak ada. Isra' dan Mi'raj dua dalam surah dalam Al-Quran. Dalam tu Isra' suratul Isra', Mi'raj suratul Ma'arij. Dua ni Allah Ta'ala letak dalam Al-Quran. Dua surah ini sebagai surah yang ada dalam Quran, menceritakan tentang dua peristiwa. Peristiwa perjalanan bumi, peristiwa perjalanan langit. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang tu Isra'. Bila orang tanya Isra' yang mana? Masjid Haram, Masjid Aqsa. Tu Isra'. Mi'raj, Masjid Aqsa sehingga Sidratul Muntaha, sehingga bertemu dengan Allah. Tu Mi'raj. Haram, Aqsa, Isra'. Hablum minan nas. Aqsa sehingga bertemu dengan Allah. Mi'raj, hablum minallah. Kita tolak Mi'raj tak tepi. Kita fokus dulu Isra' malam ni sebab masa tak cukup. Saya biasa ceramah 2 jam 50 minit baru selesai dua tu. Nak cerita Isra', nak cerita Mi'raj. Malam ni saya tak mau cerita lah. Apa Nabi dibelah hati apa semua tu, panjang cerita kalau nak cerita satu. Saya nak ambil poin yang mudah malam ni tuan-tuan. Malam ni saya nak cerita ada 4 benda. Tadi saya cerita dah sebab apa berlakunya Isra' dan Mi'raj. Apa dia Isra', apa dia Mi'raj. Saya cerita dah. Tuan-tuan, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama hebat di negara Mesir. Ustaz, saya tak tahu Mesir tak apa. Egypt lebih kurang lah. Tuan-tuan tak tahu Mesir, tuan-tuan bisa dengar nama Egypt. Biasa tak? Itulah. Ada ulama hebat tuan-tuan. Almarhum Al-Allamah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu ta'ala. Orang yang sangat hebat tuan-tuan. Ulama yang cukup hebat. Al-Alimul Allamah. Dia sebut dalam ucapan ceramahnya mengenai Isra' dan Mi'raj. Dia sebut, dia kata apa dia? Isra' dan Mi'raj simbolik kepada perjalanan hidup setiap insan. Apa dia Isra' Mi'raj? Siapa dia Rasulullah? Hamba Allah. Mana dia? Ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Imam Al-Ghazali sebut dalam Ihya, dia kata apa dia? Satu-satunya hamba yang Allah Ta'ala akui adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Lain pada tu hanya mengaku tetapi Allah belum akui. Ni semua dalam masjid, luar masjid, semua kita mengaku, tetapi Allah belum letak cok memperakui kita ni hamba dia. Bila Allah Ta'ala mengaku tuan-tuan hamba dia?
Bila Allah Ta'ala mengaku saya hamba dia? Hei Usam, ya. Hang siapa? Hamba Allah. Mana bukti Allah Ta'ala mengaku hang hamba dia? Kalau orang tanya saya, hang anak siapa? Saya anak, bapak saya nama Muhammad Badaruddin. Mana? Saya tunjuk IC saya. Ahmad Usam bin Muhammad Badaruddin. Tuan-tuan, kalau orang tanya kita ni siapa? Hamba Allah. Malaikat tak boleh penyepak uzak dah, tuan-tuan. Tak boleh penampak uzak dah. Dia mengaku hamba Allah. Hamba. Orang datang kutip derma di rumah. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Saya nak minta derma. Nak buat apa? Kami Masjid Al-Ma'muriyah nak tukar kapek baru. Contoh. Dia main semayang, ada kaunter duk jual wakaf kaki kapek. Tuan, sila tuan, kita nak tukar kapek baru ke ataupun nak tambah bangun apa, nak buat sistem wakaf. Ya. Tuan nak derma? Ya. Berapa ringgit tuan? Saya 5 ringgit boleh ke nak? Boleh tuan, RM1 pun kami terima. Tuan nak resit? Nak resit, dia kata. Bubuh RM5. RM5 sahaja. Tuan nak letak atas nama apa? Tolong jawab tuan-tuan, nama apa? Nama apa? Kena nak bagi RM5. Siapa tak jawab, saya doa kena Omikron. Jawab. Hamba Allah. RM5. Nak letak nama apa tuan? Hamba Allah. Oh, hamba Allah. Kalau RM5,000, nama hamba Allah kan nama dia penuh. Tuan-tuan gelak apa? Tuan-tuan dengan saya lah tu. Berapa tuan? RM5,000. Cerak. Duit RM50, 100 keping. Nak tulis nama apa tuan? Nama saya Ahmad Husam bin Muhammad Badaruddin. Penuh. Kalau boleh nama Tok Wan pun apa? Sebab RM5,000. RM5 hamba Allah. Tu je tuan-tuan, pada diri kita nilai hamba Allah RM5. Tuan-tuan tahu tak betapa besarnya gelaran hamba Allah ni? Tapi pada pandangan kita, pada timbangan kita, gelaran hamba Allah RM5, gelaran hamba Allah RM1, gelaran hamba Allah RM3. Itu pada pertimbangan kita. Tuan-tuan faham tak saya nak beritahu apa ni? Layakkah kita nak declare, nak mengisytiharkan diri kita sebagai hamba Allah? Tuan-tuan, tuan-tuan letak dulu. Bila tuan-tuan nak mengaku hamba Allah, letak dulu, layakkah kita nak gelar? Tuan-tuan cuba bayangkan hamba Allah yang Allah Ta'ala akui, Rasulullah, betapa besarnya pengorbanan dia terhadap agama, betapa hebatnya ketaatan dia kepada Allah, baru mendapat gelaran hamba Allah. Kita kena sikit. Tuan-tuan cuba tengok sifat hamba Allah yang ada pada Nabi, yang Allah Ta'ala tunjuk dalam Isra' Mi'raj. Sebelum Nabi berjalan, tuan-tuan, Jibril datang buat apa dekat Nabi? Jibril datang buat apa kepada Nabi? Belah dada Nabi. Basuh apa? Jantung, hati, paru-paru. 3, pilih. Basuh, cuci hati. Saya nak tanya tuan-tuan, dalam seminggu tuan-tuan cuci hati dengan cuci buah pinggang, mana banyak? Tuan-tuan cuba jawab. Geng dialisis dah, kan? Seminggu cuci buah pinggang dengan cuci hati, mana banyak? Tu pun sembang hamba Allah. Habis masa cuci buah pinggang dengan habis masa cuci hati, mana banyak? Sebab tu, nak jadi hamba Allah, hati kena cuci sentiasa. Nak cuci hati dengan apa ustaz? Nabi bagi tahu, "Ightasil qulubukum
bil ma'i istighfar, kena cuci hati hampa dengan apa dia? Air istighfar. 1000 kali bukan tak boleh nak istighfar sehari. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tak boleh ke tuan-tuan? Saja tak mau buat. Sekarang tuan-tuan nak bagi alasan apa? Payah nak fikir. Tasbih digital tu ada. Bukan nak kena bawa tasbih biji. Tak ada. Selit tasbih digital sini, tekan sambil bawa kita astaghfirullahalazim. Panjang tak panjang? Ambil pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah 1000 kali 15 minit ya tuan-tuan. 24 jam dia bagi sehari masa dekat kita. 15 minit kita tak boleh gunakan masa tu untuk cuci hati kita. Tak boleh kah? Minta maaf, bunyi kasar sikit. Inilah bahasa yang sesuai untuk bagi kita. Oh, dia kata tak boleh ustaz, kita kena ikut Nabi. Ustaz cuba tengok Nabi dakwah macam mana. Betul lah, hanya ngaduk tengok Nabi dakwah macam mana. Nabi dah dakwah lembut, padanlah umat waktu tu perangai macam mana. Lah ni perangai macam mana, padan dengan aku ya dakwah hamba. Umur dekat 70 tahun, 5 waktu pun tak boleh lekat, nak suruh sembang lagi. Minta maaf tuan-tuan, ni Islam baru bukan 3 hari ni. Kalau tuan-tuan Islam 3 hari, saya mengajak cara 3 hari. Ni tuan-tuan Islam berpuluh tahun dah. Karat hati kita tuan-tuan. Kalau karat tuan-tuan, kalau karat, tuan-tuan nak suruh beruih ke, tuan-tuan nak suruh canai? Besi karat, tuan-tuan ambil span duduk basuh tu. 14 tahun tak hilang karat. Cuba ambil canai. 14 minit bersih dah. Sehari tuan-tuan kita tak boleh 10 minit, 15 minit untuk cuci hati. Tak boleh ke kita ni tuan-tuan? Tak, saya bukan marah tuan-tuan, termasuk diri saya. Ni saya ceramah malam ni tuan-tuan. Yang pertama bukan untuk tuan-tuan, untuk saya dulu. Kalau saya kata kasar, saya dulu, bukan tuan-tuan. Saya dulu, saya nak kata kat saya. Tuan-tuan nak terasa, alhamdulillah. Biar terasa pedih dalam kuliah daripada terasa pedih dalam kubur nak kena balun dengan malaikat. 24 jam Allah Ta'ala bagi masa kat kita tuan-tuan. Tuan-tuan bagi balik masa untuk Allah dengan untuk dunia, mana lebih? Sewenang-wenangnya nak aku ni hamba Allah, aku ni hamba Allah. Sebab tu saya kata tuan-tuan fikir, seminggu habis masa cuci buah pinggang dengan habis masa cuci hati, mana lebih? Tuan-tuan fikir. Amalan-amalan kita apa yang kita buat tuan-tuan? Apa yang kita buat? Saya nak tanya tuan-tuan, sehari 24 jam Allah Ta'ala bagi. Masa kita dengan Allah berapa jam sehari? Masa kita dengan Allah, masa kita dengan kerja, masa kita dengan family, masa kita makan, masa kita tidur. Tuan-tuan cuba tanya diri tuan-tuan. 5 kali sehari semalam, satu waktu tuan-tuan bagi berapa minit? Satu waktu. Nak lama datang sembahyang kat masjid, mau sembahyang seorang-seorang. Saya nak tanya satu waktu ada 15 minit tuan-tuan sembahyang. Tobat lahum tak ada. Bukan dekat tobat lahum tambah belakang. Dah buruk 5 minit lah. Boleh 5 minit. Standard 5 minit lah. Kalau ada sampai 10 minit, bagus lah. Okey lah, kita buat 10 minit lah. 10 minit. 5 waktu sehari semalam. 10 kali 5, baru 50 minit. Tambahlah yang tu, tambahlah yang ni, tambahlah yang ni. Sejam. Tu masa kita dengan Allah. 23 jam lagi tuan-tuan buat apa? Ni yang kita muhasabah. Sebab tu Allah Ta'ala kata pada dia, demi masa, wal asri, innal insana lafi khusr. Allah hampa ni dengan masa, wahai manusia, wahai hamba aku, hampa
hampa ni kalau aku cerita bak masa aku nak abang dekat hampa, majoriti hampa fail dengan masa. Hampa rugi. Sampai bila nak sedar? Dalam ayat lain Allah Ta'ala kata, hatta zurtumul maqabir, sampai hang duduk dalam kubur baru hang nak sedar. Dah dunia habis masa. Habis masa dengan media sosial, habis masa dengan berita. Dia lebih kaji artis Thailand yang kena bunuh tu sampai dia tahu saya nak belok. Nabi Muhammad pun dia tak kaji. Kita tanya dia, ni cerita hak yang apa tu, artis perempuan Thailand kena kelak mati tu dalam laut apa semua tu. Betul tak? Ada baca tak? Jangan buat tak faham. Mau tak tahu, tak tahu. Siapa mohong saya sumpah kena Omicron. Kejadian artis Thailand yang perempuan tu kena bunuh, dia lebih tahu selok belok daripada kisah Isra Mi'raj. Ni tuan-tuan, innal insana lafi khusr. Manusia ni dengan masa rugi, kecuali mereka yang bukan manusia biasa, tetapi mereka orang yang beriman. Wa illal ladzina amanu, kena jadi orang beriman. Macam mana ustaz beriman? Macam mana ustaz yang kata beriman ni ustaz? Macam mana yang kata beriman ni ustaz? Yang kata beriman ni macam mana? Amantu billah wa bima qala Allah. Hang tak cukup kata hang beriman dengan Allah kalau hang tak terima 6,666 ayat Al-Quran untuk diamalkan. Kena beriman dengan Al-Quran. Amantu bir rasul, aku beriman dengan Rasul. Wa bima qala Rasul, apa sabdaan Nabi semua hang kena terima. Isra Mi'raj, perjalanan Nabi sebagai seorang hamba bertemu dengan Allah. Itulah simbolik kepada perjalanan kita. Perjalanan saya. Tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kita hidup ni untuk apa dia? Kita hidup di dunia ni untuk apa, tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tak hakikat hidup kita di dunia ni untuk apa? Tuan-tuan cuba cerita. Malam ni kita sembang. Bukan saya nak ceramah, saya nak sembang. Saya hidup dah 32 tahun. Umur saya 32 tahun. Tuan-tuan mungkin hidup lama lagi daripada saya. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Saya nak tanya tuan-tuan, untuk apa Allah Ta'ala hantar kita main dunia ni? Abang kita kata beramal. Betul Salah satu. Tuan-tuan tanya balik, tuan-tuan duduk sorang-sorang. Tuan-tuan ingat Allah Ta'ala hantar kita saja-saja ke tuan-tuan? Boleh tak Allah Ta'ala cipta-cipta kita, dia hantar kita pergi syurga boleh? Terus, boleh tak? Dia cipta kita, dia tak hantar kita main kat dunia, dia hantar kita terus pergi syurga. Boleh ke tak? Boleh. Tapi dia hantar kita main kat dunia ni untuk apa? Cuba kita fikir tengok sekali. Kacau tuan-tuan kalau tuan-tuan duduk saja-saja. Orang tanya saya, Ustaz main Kuala Lumpur ni main buat apa? Boleh saya jawab, tak tahu saya. Tak tahu sampai. Tuan-tuan kata, Ustaz ada wire short kat mana ke? Kau Ustaz kena cucuk-cucuk nombor 3 jadi short, main tak tahu pergi mana. Tak apa, kita ambil masa 5 minit, 10 minit lagi boleh tuan-tuan. Ni nak habis sikit. Sekali dengar macam bangunan nak runtuh bunyi. Kalau tak ada pengalaman mengajar di masjid ni, memang betul-betul dia bunyi ni boleh lari keluar kot tu, takut masjid runtuh. Kalau kita tuan-tuan pergi berjalan, tak tahu main buat apa. Ni, saya dipahamkan ramai rakan-rakan yang duduk di sekitar ni asal daripada Indonesia. Yang datang apa?
Kita duduk di Indonesia, tak sampai Malaysia. Orang tanya ni, bapak datang ke Malaysia untuk apa? Tak tahu. Hang boleh tinggal negara hang main Malaysia, hang tak tahu nak buat apa. Hang boleh tinggal negeri hang main duk Kuala Lumpur, tak tahu buat apa. Gila hang ni. Ustaz datang ke Selangor buat apa? Ustaz datang ke KL ni buat apa? Saya datang untuk memenuhi jemputan ceramah. Oh, tu tujuan saya main. Berapa hari Ustaz nak duduk sini? InsyaAllah 3-4 hari saya balik lah. Sebab saya bukan nak duduk di KL. Tempat asal saya Kedah. Orang tanya saya boleh habaq, saya main ke KL ni buat apa? Orang tanya saya boleh cerita, saya main ke Selangor ni buat apa? Tuan-tuan, kalau orang tanya kita main ke dunia ni untuk apa? Tuan-tuan tak tahu. Weh, kacau. Tak tahu, tak tahu beranak-beranak duk ada ke dunia tu kot. Weh. Makna dengan hang ni aku tak boleh semak benda banyak. Baru tanya soalan main dunia tak tahu hang nak cerita dah. Baru tanya main dunia nak buat apa? Hang tak boleh cerita dah. Kacau hang ni. Problem hang ni. 50 tahun duduk di dunia tak tahu untuk apa. Untuk beramal lah Ustaz. Satu. Yang tu pun bukan tujuan hidup. Beramal ni bukan tujuan Allah Ta'ala hantar main sini dulu. Itu antara kerja yang kena buat. Okey, kalau orang tanya tuan-tuan lepas ni, tuan-tuan habaq 3 benda. Tanamlah kepala, 3 benda. Tanamlah kepala. Tujuan Allah Ta'ala hantar kita main ke dunia ni 3 benda. Boleh tanamlah kepala. Yang pertama, Allah Ta'ala hantar kita main ke dunia ni untuk apa dia? Untuk kita mati. Sebab apa Allah Ta'ala hantar kita main ke dunia? Sebab dia nak bagi kita mati. Mati itu apa dia? Proses penukaran alam. Proses penukaran alam. Daripada alam dunia, nak pergi ke alam barzah. Proses perjalanan dia tu nama dia mati. Proses daripada alam rahim datang ke alam dunia, nama dia beranak. Pertukaran daripada alam tu hang dilahirkan, bertukar. Daripada alam barzah nak pergi ke alam akhirat, nama dia proses kebangkitan. Untuk apa Allah Ta'ala bagi kita main ke dunia? Yang pertama, sebab dia nak bagi kita mati. Sebab tu kalau tuan-tuan tak mau mati, jangan hidup kat dunia ni. Allah takut nak mati. Takut apa? Hidup apa? Mati jangan takut. Saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang tak mati? Tuan-tuan cuba cerita kat saya. Siapa yang tak mati? Illallah. Kecuali Allah. Lain pada tu semua mati. Betul ke tak? Orang yang mandikan jenazah, mandi orang mati tu, hak geng mandi tu, satu masa dia pun mati. Geng yang duk kafankan orang mati, satu masa dia pun mati. Tu imam yang duk semayang orang mati, sampai masa dia pun mati. Driver van jenazah yang duk bawa orang mati pergi kubur, satu masa sampai dia pun mati. Orang bawa dia pula. Siapa lagi tak mati? Yang duk korek kubur, yang duk kuburi orang mati, satu masa dia pun mati. Tuan-tuan, malaikat yang duk cabut nyawa orang bagi mati, sampai satu saat malaikat tu pun mati. Tuan-tuan takut pun nak mati? Tuan-tuan takut benda tak betul? Apa dia Ustaz? Takut mati. Betul ke tak? Betul kot. Betul apa tak betul lah. Betul nak kena takut apa dia? Bekalan nak bawa balik mati tu, yang nak bawa bersama mati tu tak cukup. Yang tu yang kena takut. Tuan-tuan duk takut mati, bekalan tak cari, bodoh. Takut buat apa mati? Kok mana pun kena mati? Apa cara pun kena mati? Dia kata saya buat persiapan dah Ustaz. Siapa?
saya ada dengar ustaz tu dia ceramah. Kalau kita dalam rumah bubuh patung, belah anjing, malaikat tak masuk rumah tu, lega. Saya tu yang saya belah. Yang tu malaikat rahmat, bodoh weh. Malaikat maut masuk serupa tu lah. Hang belah 18 ekor anjing pun dia masuk. Dengan anjing tu pun mampui. Tu yang pertama, Allah Ta'ala letak kita hidup di dunia ni tuan-tuan, untuk apa dia? Untuk mati. Dua, Allah Ta'ala bagi kita hidup ni untuk apa dia? Untuk apa dia? Yang kedua, untuk dia uji kita. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dalil yang pertama tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati. Tuan-tuan kena faham ni, Allah Ta'ala cipta kita atas dunia sebab dia nak bagi kita mati. Sebelum kita mati, tujuan yang kedua, dia nak uji kita. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan duk sembang derah, kata orang Kedah. Kalau bahasa tuan-tuan, jangan sembang megah. Aku beriman, aku orang beriman, aku orang beriman. Wa hum la yuftanun. Sebelum hang diuji oleh Allah. Umat yang ada pada zaman tu tuan-tuan, yang kita bicara tentang Isra' Mi'raj ni, umat yang ada pada waktu itu, ada yang sombong, aku beriman, aku beriman, aku beriman. Allah uji mereka dengan Isra' Mi'raj, murtad. Kita hari ini jangan sembang kemah. Jangan sombong dalam bicara. Aku orang beriman. Aku orang beriman. Saya orang beriman. Hei, jangan bicara tentang nilai iman kalau kamu belum diuji. Bila diuji, baru tahu tahap keimananmu. Tuan-tuan, Allah Ta'ala baru uji kita hari ini dengan COVID-19. Lulus ataupun belum. Ada orang dulu sembang, aku ni hamba Allah, aku ni hamba Allah, aku beriman, aku beriman. Pak, dia uji dengan COVID-19. Bunuh diri. Ada. Bunuh diri. Kalau dia tu bukan Islam, tak apa. Islam. Nama pula depan Muhammad. Di Langkawi baru ni saya pergi ceramah. Mereka cerita kampung ni ustaz, ada seorang nak bunuh diri depan mata kami. Cerai apa bila PKP, kerja hilang, bercerai, berai apa semua. Terjun dalam sungai. Pergi dekat titi nak terjun. Orang kampung kata jangan terjun, jangan terjun. Dia kata aku tak boleh dah, aku tak nampak jalan dah. Aku nampak jalan, aku ni bunuh diri. Dia pun kata jangan. Dia pun terjun daripada titi tu. Boom, masuk dalam sungai. Terjun tepi boya. Kelang kabut, lari naik balik. Tak darat tuan-tuan, tak jadi mati. Dia pun kata, wah yang lari. Tadi hang nak mati sangat. Dia kata, ni makan boya teruk gitu. Dia kata, ingat ke terjun jalan terus. Dia kata. Baru dia uji hang dengan COVID. Fail. Sebab tu Pak Long, sebab tu ayah-ayah sekalian, ibu-ibu sekalian, dalam hidup bila Allah Ta'ala uji, kena redha. Sebab tu kita datang ke dunia. Tapi maha sayangnya Allah kepada kita, maha baiknya Allah Ta'ala ni kepada kita. Dalam hidup ni tuan-tuan, di antara ujian dengan nikmat, yang mana yang dia beri banyak kepada kita? Jawapannya nikmat. Hidup 60 tahun tak sakit, baru 4 bulan sakit, mulut nak mengeluh. Lainlah kalau dia bagi 60 tahun hidup, 60 tahun sakit, 4 bulan baru sihat. 60 tahun sihat, baru 4 bulan sakit. Hang nak mengeluh dah dengan Allah. Mana nak letak muka?
rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah dalam hadis qudsi. Aku dengan hamba aku ni, kata Allah, kasih sayang aku ni mendahului kepada hamba daripada kemurkaan aku. Yang ketiga, tujuan hidup di dunia ni untuk apa tuan-tuan? Yang pertama untuk mati. Yang kedua untuk diuji. Yang ketiga, Allah Ta'ala nak tengok kepada kita. Yang ketiga dia bagi kita hidup di dunia ni, dia nak lihat apa dia? Nilai kehambaan. Allah Ta'ala letak kita ni untuk dia melihat nilai kehambaan. Inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Pagi Jumaat dulu dengar tu imam baca, esok dengar. Dia nak tengok bila kita hidup di dunia, Allah Ta'ala bentangkan di hadapan kita dua jalan. Jalan mana yang kita nak pilih? Imma syakira, jalan orang-orang bersyukur, wa imma kafura, jalan orang yang kufur. Dia nak tengok. Kamu nak pilih jalan mana? Jalan hamba yang mensyukuri nikmat aku, ataupun jalan hamba yang mendustai nikmat aku? Tiga benda ni lah tuan-tuan bila dia nak tengok. Tiga benda ni bila nak tengok hang ni buat persiapan apa nak mati. Dia nak tengok hang ni apa persiapan bila diuji. Yang ketiga, apa persiapan yang hang lakukan untuk pilih jalan. Barulah kita kena buat satu kerja atas dunia ni, nama dia amalan. Apa amalan hang yang hang nak bawa untuk balik bertemu dengan aku? Apa dia amalan hang yang hang nak kena siapkan ketika berhadapan dengan ujianku? Apa dia amalan kamu untuk menjalani dua jalan yang kamu nak pilih? A atau B? Apa dia persiapan kamu? Itulah kita buat amalan. Amalan ni tuan-tuan, dia ada dua. Yang pertama berbentuk ubat. Yang kedua berbentuk suplemen. Penutup kepada ceramah saya. Penutup pada ceramah saya. Amalan ni atas dunia ni dia ada dua jenis, dua kategori. Yang pertama kategori ubat, wajib kena ambil. Sebab kita ni sakit. Bila sakit lain, makan ubat lain, kacau. Sakit kencing manis, ambil ubat, makan ubat cirit, gila. Duk ke darah ubat cirit. Bini kata, abang, cirit kau? Tak, kencing manis. Tu abang makan ubat apa tu? Tak tahu ubat, nyanyi ubat makan. Tu ubat cirit. Tu yang jadi sembelit. Kencing manis tak lega, penyakit lain pula mai. Kalau hang kencing manis, makan ubat kencing manis. Apa dia ustaz? Amalan yang berbentuk ubat. Amalan wajib. Tu ubat, wajib ambil. Solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, tu semua tu benda-benda wajib tu. Wajib ambil. Tidak hang kena penyakit yang bahaya. Yang kedua, amalan yang berbentuk suplemen, iaitu amalan-amalan sunat, suplemen kepada kita tuan-tuan. Kita dah makan ubat, kita makan pula suplemen. Macam kita hidup lah ni, suplemen 6-7 jenis kita duk makan pagi-pagi tu suplemen. Kita tak ada penyakit jantung tersumbat, kita makan omega 3 suplemen. Sekarang ni dia ada pula tu duk viral pada saca inci. Berapa 17 kali ganda baik daripada minyak ikan apa tu. Makanlah tu. Orang kampung saya bila dengar saca inci, dia duk ingat tambah inci. Orang suruh makan 2 biji, dia makan 2 botol sehari. Kata Pak Long, awak ke darah banyak. Dia kata nak tambah inci. Tak Pak Long, oi, nama je saca inci. Bukan nak tambah inci. Yang mana faham-faham, tak faham sudahlah. Suplemen. Ibadat sunat sebagai suplemen kepada kita.
wajib sebagai ubat kepada kita. Sebab tu kita kena perbanyakkan amalan. Tuan-tuan, sebagai penutup, sekarang kita duduk dekat titik-titik pengakhiran hidup dunia ni. Dua benda kita akan berhadapan. Sama ada kiamat besar dulu ataupun kiamat kecil dulu. Apa dia kiamat kecil? Kematian. Apa dia kiamat besar? Hari kiamat. Cuma tuan-tuan tahu tak, sekarang kita sudah berada pada titik-titik hujung dunia ni. Kalau malam Isra' Mi'raj Nabi tengok perempuan tua yang berhias. Malam tu Nabi tengok perempuan tua berhias. Jibril kata itulah gambaran dunia. Sudah tua, sudah di mamah usia, sudah lanjut usia. 1000 tahun lebih dah Nabi tinggal kita ni tuan-tuan. Rasa-rasa perempuan tu tahap mana dah sekarang? Masa tu pun perempuan tua, sekarang perasaan-perasaan dah reput. Dunia ni. Fitnah akhir zaman ni tuan-tuan, yang Nabi cerita 1400 tahun dulu, satu dah terakhir. Saya kena hadap fitnah akhir zaman. Tuan-tuan kena hadap fitnah akhir zaman. Persoalannya saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan nak hadap fitnah akhir zaman ini dengan apa? Tuan-tuan jangan tanya bila kiamat. Yang ni soalan gila. Ustaz, agak-agak kiamat bila? Hai ingat aku nuju 4 belalang? Boleh duduk jampi tengok ke dalam ayat? Anak raja pergi mana? Baginda Masai, Sarip Dul yang colek. Yang tolong colek tu pula badan dan nyawa. Samsudin dengan Aziz Satar. 4 belalang boleh lah tengok dalam ayat ni kiamat tuan-tuan. Kalau ada ustaz-ustaz boleh jawab, saya rasa tak lama dah, mungkin 2024 kiamat. Ustaz tu gila, saya kata. Minta maaf cakap. Dulu ada ustaz, dia kata tahun 2020 kiamat. Tuan-tuan tahu tak? Tahun 2020 kiamat. Kiamat tak main, Covid yang main. Ni dengar baru ni saya bertengok lah satu ceramah 2024. Gila, saya kata ustaz tu. Nabi tanya malaikat Jibril. Waktu malaikat Jibril jumpa Nabi, mata sa'ah, bila kiamat? Malaikat Jibril boleh jawab. Seorang sahabat datang bertemu dengan Nabi, ya Rasulullah, bila akan berlaku kiamat? Nabi tak jawab 2024. Nabi tanya balik sahabat tu, ya hang duk sibuk tanya ke aku kiamat bila? Aku nak tanya hang balik, apa persiapan hang nak bertemu dengan kiamat? Tuan-tuan, malaikat Jibril tak boleh jawab, Nabi tak boleh jawab, ustaz boleh jawab. Hebat ustaz tu pada Nabi dengan malaikat Jibril. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan duk suruh ustaz ceramah tentang peristiwa akhir zaman. Tak, aku nak tanya hang, apa persiapan hang nak bertemu dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman? Sebagai penutup, 3 kali tutup lah, ni tutup betul ni. Imam Ghazali kata umat akhir zaman akan hadap fitnah akhir zaman dengan 3 benda. Tuan-tuan duduk nak buat berapa? Yang pertama, umat pada waktu itu akan hadap fitnah akhir zaman ni dengan nafsu dia. Dengan nafsu dia. Inilah golongan pertama akan kecundang dengan akhir fitnah akhir zaman. Dia hadap dengan nafsu dia. Covid-19 datang. Saya nak tanya tuan-tuan, ada tak orang hadap Covid ni dengan nafsu dia? Ada? Ada tak? Bunuh diri. Itu dia. Yang kedua, Imam Ghazali kata ada golongan pada saat itu sekarang akan hadap fitnah akhir zaman ni dengan ilmu. Tuan-tuan, pengajian selepas maghrib ni saya nak minta tuan-tuan, jangan jadikan pengisian ini untuk mengisi masa kosong. Tetapi pengisian ini untuk kita isi diri kita hadap fitnah akhir zaman ni. Sebab fitnah ni dia tak berhenti di sini tuan-tuan, dia akan mai pula satu tahap. Masa tu tuan-tuan tak tahu dah yang mana benar, yang mana palsu. Yang mana intan permata, yang mana kaca.
Sekarang saya nak tanya tuan-tuan nak percaya kat siapa? Percaya kat ustaz? Ustaz tak boleh percaya. Hak ni yang pepatah Melayu kata harapkan pegar, pegar makan padi. Bukan pagar, pegar, burung pegar. Yang ketiga, akhirnya, hadap fitnah akhir zaman ni dengan amalan. Tuan-tuan, dua ni, ilmu dengan amal, tuan-tuan kena gabungkan bersama. Orang yang berilmu tetapi tidak beramal, itu golongan celaka. Kerana apa dia? Mereka lah golongan pertama akan dihisapkan oleh Allah. Orang yang beramal tetapi tidak memiliki ilmu, itu golongan yang sia-sia. Beramal tidak diterima oleh Allah. Hadaplah dengan amalan. Dan amalan yang jangan tinggal, salat 5 waktu. Yang Nabi terima dalam malam Isra' Mi'raj. Nabi tengok macam-macam penyakit, Allah Ta'ala bagi dekat Nabi salat. Nak bagi tahu, ini saja ubat nak rawat segala penyakit tu. Salat 5 waktu jangan tinggal. Mudah-mudahan masa yang singkat ini tuan-tuan memberi satu pengajaran yang cukup panjang dan besar kepada kita bersama. InsyaAllah. Saya nak cakap lagi tapi masa cukup mencemburui kita. Saya difahamkan ada kenuri pula lagi. Ada kenuri kan? Ada kenuri? Tak ada kenuri? Ada ke tak ada? Kalau ada makan, tak ada balik makan di rumah. Jangan duk tikai benda tu. Mana boleh makan-makan sangat ni. Zaman-zaman Covid ni tuan-tuan. Jadi masa ni tak cukup. Saya nak kena bertolak ke Hulu Langat pula sebentar lagi. Mudah-mudahan tuan-tuan, sedikit perkongsian saya ni tuan-tuan, bukan untuk tuan-tuan sebenarnya, untuk diri saya. Sebab saya yang duduk di depan tuan-tuan ni pun bukan baik. Nampak saja baik kerana Allah Ta'ala tutup keaiban saya. Kalau Allah Ta'ala buka, saya nampak jahat. Kita ni semua ni nampak baik kerana apa dia? Kerana Allah tutup keaiban kita. Setiap orang kita ni ada aib kita. Tetapi Allah Ta'ala sayang kepada kita, dia tutup aib kita. Sebab tu dalam hidup, jangan suka duduk dedah aib orang. Sebab Allah Ta'ala tutup aib kamu. Jangan suka cerita keaiban orang. Kerana Allah Ta'ala tolong jaga keaiban diri kita. Kalau kita suka mendedahkan keaiban orang, Allah Ta'ala akan buka keaiban kita. Sebab apa saya nampak baik? Sebab Allah Ta'ala tutup keaiban saya. Kenapa saya nampak baik? Sebab Allah Ta'ala masih pelihara saya daripada segala ujian. Sebab tu tuan-tuan, fitnah akhir zaman ni, kita berdoa kepada Allah banyak-banyak. Selamatkan kita, peliharalah kita, diri kita, keluarga kita, saudara mara kita daripada fitnah akhir zaman ini. Perbanyakkan amalan, saya minta. Amalan wajib, amalan sunat. Ubat dan suplemen. Ingat tak? Ubat, amalan wajib. Suplemen, amalan sunat. Tuan-tuan, kalau saya tak kongsi benda ni, saya rasa kalat. 5 amalan kata Imam Al-Ghazali sebagai amalan bertemu dengan akhir zaman. Solat 5 waktu jangan tinggal. Imam Ghazali pesan kat kita hari ni. Al-Quran jangan tinggal setiap hari. Istighfar jangan tinggal. Selawat dekat Nabi jangan tinggal. Doa kepada Allah jangan tinggal. Ini amalan untuk hadap fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua daripada fitnah akhir zaman, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kejayaan di dunia dan di akhirat untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup sekadar itu dulu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita pada hari ini tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas hari raya Aidul Fitri lah, panjang umur. Bulan depan kita bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Allahumma barik lana في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan dalam keadaan kami sedar ataupun tidak ya Allah. Ya Allah, kami tahu dosa kami menggunung tinggi ya Allah. Tetapi kami tidak lupa bahawa pengampunan-Mu itu melangit luas ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ni banyak dosa ya Allah.
dosa kami kepada kamu, salah kami sesama kami ya Allah. Tidak ada zat yang dapat mengampuni segala dosa kami melainkan Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun di atas segala dosa hamba-hambanya. Tolonglah ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sekarang berada pada akhir zaman ya Allah. Kami berada pada titik-titik akhir ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami tidak kuat untuk menempuh fitnah-fitnah akhir zaman ini ya Allah. Ya Allah, kami tidak kuat untuk menempuhi segala haru biru akhir zaman ini ya Allah. Tolonglah ya Allah, bimbinglah kami ya Allah di akhir zaman ini ke jalan yang muridai ya Allah. Berikanlah kejayaan kepada kami di atas setiap ujian yang telah Engkau sediakan kepada kami ya Allah. Berikanlah ketabahan dan kesabaran kepada kami untuk menempuhi segala ujian itu ya Allah. Segalanya kami bergantung kepadamu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.